Elok ke tak makan makanan pedas ini sebenarnya? Okey, pada video kali ini, saya akan kongsikan kebaikan dan keburukan makan makanan pedas. Sama ada ia memberi efek kepada kesihatan ataupun tidak. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan makanan pedas. Masyarakat kita suka akan pedas. Semua makanan nak pedas. Tak kira lah makan makanan nasi ke, mi ke. Ada yang jenis sambal, ada yang jenis paste dan ada yang bersebut. Macam-macam bentuk ada. Tapi adakah rasa pedas ini boleh beri efek kepada kesihatan? Cili ini sebenarnya adalah sejenis sayuran yang berbuah. Dalam English, cili ini dimasukkan ke dalam keluarga sayuran yang dinamakan sebagai nightshade family. Sama dengan tomato, terung dan juga kentang. Berkenaan cili ini, orang suka makan cili disebabkan ia berikan rasa pedas. Dan cili ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk, dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk yang telah diproses. Sebenarnya, ada satu bahan special di dalam cili ini, iaitu kita namakan sebagai capsaicin. Satu bahan aktif yang utama dan ia adalah unik, pedas dan juga panas. Selain itu, of course cili ini ada juga bahan nutrition yang lain. Contohnya seperti karbohidrat, protein, fiber dan juga ia kaya dengan pelbagai vitamin dan juga mineral. Tapi untuk vitamin dan mineral ini tak signifikan sangat kerana ia adalah dalam kandungan yang kecil sahaja. Kita akan fokus kepada capsaicin sahaja, iaitu sebagai bahan utama dalam cili. Untuk rasa pedas ini, ada yang bagus dan ada juga yang tak elok. Jadi bagi capsaicin ini, iaitu bahan aktif dalam cili, ada beberapa manfaat dalam perubatan dan juga dalam kesihatan. Yang pertamanya, iaitu capsaicin ini bertindak sebagai elemen tahan sakit. Ada certain ubat ini yang masukkan capsaicin untuk dibuat sebagai krim dan juga patch. Capsaicin yang dimasukkan untuk pembuatan krim ini akan pergi di bahagian kulit, akan pergi di bahagian sakit kulit dan ia akan berikan rasa panas kat situ. Tapi keadaan panas ini tidak akan membuatkan kecederaan ataupun injury kepada kulit itu tadi. Jadi rasa panas yang diberikan tadi akan melegakan ataupun memberi elemen tahan sakit kepada pesakit. Oleh itu, ada certain company ubat yang ambil bahan aktif ini, iaitu bahan capsaicin ini untuk dibuat sebagai krim ataupun patch kepada pesakit. Ini adalah contoh-contoh krim dan juga patch yang mempunyai kandungan capsaicin. Antara kebaikan kedua mengenai capsaicin ialah ia mampu mengurangkan berat badan. Capsaicin ini ia akan promote weight loss dengan dua cara, iaitu yang pertamanya, dia akan bakar lebih banyak lemak dan yang kedua, dia akan mengurangkan appetite kepada seseorang itu. Tapi of course, benda ini bergantung kepada individu itu juga. Tapi saya nak mention kat sini, memang ada kajian yang cili ini mampu mengurangkan berat badan. Kita pergi kepada keburukan capsaicin. Selain kebaikan, ada juga keburukan mengambil cili ini dari sudut kesihatan. Yang pertamanya iaitu disebabkan rasa burning sensation ataupun rasa panas tadi daripada bahan aktif capsaicin tadi, ia akan buatkan rasa sakit dan akan berikan keradangan, bengkak dan juga merah. Efek ini akan lebih ketara dalam sistem penghadaman kita. Jadi, bila kita makan cili ini, dia akan lalu dalam sistem penghadaman daripada tekak, turun ke esophagus, turun ke perut dan juga usus. Jadi, organ-organ ini semua akan terlibat, akan affected kalau capsaicin yang diambil tadi terlampau tinggi. Oleh itu, pengambilan yang terlampau banyak lada ataupun cili tadi boleh membuatkan rasa sakit perut, rasa keradangan, rasa cerit-berit kepada sesetengah orang. Jadi hati-hati, bagi orang yang tak biasa ambil pedas ini, bila dia introduce tiba-tiba dengan banyak capsaicin, ia boleh menyebabkan rasa cerit-berit dan juga rasa memulas. Yang kedua iaitu, ada juga beberapa studi, jika diambil dalam jumlah yang banyak, saya ulang lagi sekali, iaitu dalam jumlah yang banyak, ia boleh mengakibatkan kanser di bahagian perut. Dan ada satu kajian di India yang red chili powder ini dikatakan sebagai salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanser mulut dan tekak di sana.
Basically, apa yang saya nak mention di dalam video ini bukanlah untuk melarang daripada memakan cili ataupun lada. Cili ataupun lada adalah rempah ratus, dan bila bercakap mengenai rempah ratus ini, kebanyakan daripada rempah ratus ini memang ada manfaat dia. Ambil dalam jumlah yang sesuai dan berpada-padalah dalam pengambilan lada ataupun cili ini. Itu saja perkongsian saya buat kali ini berkenaan rasa pedas, sama ada dia memberikan efek yang bagus ataupun tidak kepada kesihatan anda. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like di bawah dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.